الحمد لله القائل يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi melalui mimbar yang mulia ini khatib berpesan terlebih dahulu kepada dirinya yang hina dan kepada seluruh muslimin sekalian supaya terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mengikut acuan ketakwaan yang diajar oleh Allah dan Rasul di atas dasar dan prinsip yang disebut di dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kamu, maka hendaklah kamu mengambil dan berpegang dengannya. Dan apa-apa yang ditegah, dilarang oleh Rasulmu, maka hendaklah kamu berhenti daripada melakukan. Marilah kita muslimin sekalian mencorakkan kehidupan kita yang berbaki entah bila ini, yang akan habis entah bila ini. Marilah kita corak kehidupan kita bukan seperti kehidupan binatang di dalam hutan yang pernah disebut oleh almarhum Hamka. Hamka menulis, kalaulah hidup ini sekadar makan dan minum, maka babi dan kera juga, kata Hamka, makan dan minum. Kalaulah hidup ini, kata Hamka, sekadar beranak pinak, maka binatang juga, kata Hamka, beranak pinak. Bahkan sekali beranak lebih banyak daripada manusia. Cara apakah
apakah yang kita mahu warnai kehidupan kita? Kalau tidak, kita menjadi manusia yang kasih dan sayang kepada Islam, menjadi manusia yang akan mempertahankan Islam, menjadi manusia yang akan rasa menyesal kalau tidak memberi sumbangan kepada Islam. Allah menukilkan kisah ini melalui firman-Nya pada ayat 92 daripada surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahu qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Diturunkan Allah ayat ini bersempena dengan peperangan Tabuk, perang yang terakhir yang dihadiri oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah wafat. Perang yang menguji para sahabat dengan dua ujian besar. Pertama, cuaca panas yang terlalu dahsyat di bumi Madinah, yang menyebabkan ada sahabat merasa malas untuk bergerak di musim panas menuju ke Tabuk, utara Madinah, di sempadan Madinah dan bumi Syams. Perjalanan yang cukup jauh untuk merempuh kepanasan di padang pasir. Allah uji. Ujian kedua dengan buah kurma yang sedang ranum masak, buah kurma yang bersiap sedia untuk diambil, dijual, dan itulah rezeki para sahabat. Tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi mengarahkan sahabat menuju ke Tabuk. Bayangkan tuan-tuan muslim, ujian Allah menyebabkan sebahagian daripada sahabat seramai 30 orang gagal untuk pergi ke perang Tabuk, dan mereka akhirnya dengan alasan-alasan yang mereka beri, maka Rasulullah dan para sahabat sekembali mereka daripada medan Tabuk, 30 orang sahabat ini yang tidak berperang ini telah dipulau oleh Rasulullah dan para sahabat selama 40 hari. Bukan itu kisah yang khatib ingin jadikan pengajar, tetapi adalah ayat yang telah dibaca tadi, ketika mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam siap sedia untuk bergerak ke medan Tabuk. Tiba-tiba datang 7 orang pemuda Ansar daripada Bani Muqarrin. 7 orang pemuda Ansar yang betul-betul miskin, yang tidak punya wang, tidak punya harta untuk membeli kuda, membeli pedang, untuk berhadapan dengan tentera Rom di
di dalam peperangan Tabuk, walaupun akhirnya tentera Rom tidak hadir di Tabuk. Nabi menanti beberapa hari, Rom tidak datang. 7 orang pemuda Bani Muqarrin, pemuda Ansar yang fakir, yang miskin ini datang jumpa Rasulullah sambil berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, tolong kami, sediakan untuk kami kenderaan. Kami tak ada duit untuk pergi berjihad. Kami tak ada wang untuk beli kuda. Ya Rasulullah, tolong sediakan kuda untuk kami. Mereka nak pergi berjuang berjihad di medan Tabuk, tapi mereka miskin. Allah beritahu jawapan Nabi, la ajidu ma ahmilukum alaih. Nabi jawab kepada mereka, la ajidu, aku pun tak ada apa. Ma ahmilukum alaih, aku pun tak ada apa yang boleh aku beri untuk kamu. Kuda yang aku guna ni pun sahabat bagi. Aku tidak punya apa, wahai sahabat Ansar, untuk aku tolong kamu. Aku tidak punya apa. Tuan-tuan muslimin, lihat ayat ini 92 At-Taubah. Apa jadi kepada 7 pemuda Ansar ini? Tawallau, mereka berpaling, meninggalkan Rasulullah. Wa a'yunuhum, dan mata-mata mereka tafidhu minad dam'i hazanan. Ketika mereka berpaling, mereka menangis teresak-esak. Mereka meraung di hadapan Nabi. Kerana apa? Allah beritahu pada penutup ayat 92 daripada surah At-Taubah, kenapa mereka menangis teresak-esak, kenapa mereka sedih. Allah beritahu, alla yajidu ma yunfiqun, kerana mereka tidak ada apa yang boleh mereka beri untuk infak membela agama Allah. Mereka merasakan diri mereka tidak berguna. Mereka merasakan mereka melakukan dosa kerana mereka tidak boleh beri sumbangan untuk melihat Islam tertegak, kerana mereka tidak boleh beri sumbangan untuk melihat Islam mengalahkan Rom, walaupun Rom tidak hadir di medan Tabuk. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita tidak boleh mengambil sifat ini? Kenapa para sahabat Allah cerita kepada kita bagaimana mereka menangis teresak-esak kerana tidak boleh beri sumbangan kepada Islam? Kenapa kita merasakan satu perkara kecil sahaja, tidak boleh beri sumbangan kepada Islam, tidak boleh mempertahankan Islam, tidak boleh menjaga kemuliaan Islam? Kita rasa ini benda kecil, ini benda tak ada apa dalam hidup. Cukuplah dengan aku menjadi orang Islam, cukuplah pada kad pengenalan aku bin dan bintinya Islam, orang Islam, namanya Islam, ayahnya Islam. Cukuplah. Dalam keadaan dia tidak sedar, dia sedang membuka ruang untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang paling celaka sekali, dia menjadi juru cakap untuk melenyapkan Islam. Dia menjadi juru cakap bagi orang-orang kafir untuk melemahkan Islam. Dia mendiamkan diri di hadapan puak-puak kafir
ketika Islam dihina, ketika ulama diperlekeh, ketika ulama dicaci maki, dia mendiamkan dirinya kerana mendapat sedikit habuan dunia. Percayalah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, manusia-manusia ini kalau muslimin baca di penghujung surah An-Nisa, muslimin akan mendapati bahawa golongan-golongan ini, yakni orang-orang Islam yang mendiamkan diri bila Islam dihina, diperlekeh, dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, apabila ulama dihina, dicaci maki. Tuan-tuan muslimin, sila baca surah An-Nisa. Di penghujung nak habis, berpuluh ayat, dalam 20-30 ayat nak habis daripada suratun Nisa, Allah melabelkan golongan ini sebagai golongan munafikin yang bakal dihimpun sekali di dalam neraka Jahannam bersama dengan golongan-golongan kufar yang menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inikah corak kehidupan yang mahu kita lalui dalam keadaan kita punya wang untuk beri sumbangan kepada Islam dan perjuangannya, dalam keadaan kita punya kuasa, jawatan dan pengaruh untuk mempertahankan Islam, dalam keadaan kita punya buah fikiran, ilmu yang boleh kita curahkan untuk membela Islam dan para ulama yang mengajak kita kepada Islam yang benar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ayo kita bermuhasabah, kerana nilai hidup itulah dia menjaga Islam, sayang kepada Islam, seperti yang disebut oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna yang telah ditembak mati dengan 15 peluru di dada kirinya pada tahun 1946. Bagaimana Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna pernah berkata, jangan biarkan 24 jam hidupmu berlalu begitu sahaja tanpa kamu fikir tentang Islam. 24 jam berlalu begitu sahaja, langsung kita tak fikir Islam, langsung kita tak fikir umat Islam, apa nak jadi pada umat Islam, apa nak jadi kepada Islam, langsung kita tak fikir apa nak jadi kepada hukum-hukum Islam. Apakah hanya beku di dalam Al-Quran sahaja, tidak boleh dikeluarkan daripada Al-Quran untuk dijadikan undang-undang bagi hidup manusia? Apakah kita tidak boleh berfikir dalam keadaan 24 jam yang Allah beri berlalu begitu sahaja? Imam Syahid Hasan Al-Banna memberi amaran kepada kita, jangan 24 jam sedetik pun kita tak pernah fikir tentang Islam, sedetik pun kita tak pernah rasa risau dengan agama Allah. Apa nak jadi dengan umat Islam yang kadang-kadang kita lihat semakin jauh dari agama Allah kerana gila kepada dunia, jawatan, pangkat yang bersifat sementara, sedangkan dia akan hidup lama di bumi mahsyar kekal abadi, sama ada syurga selama-lamanya atau neraka, wal a'yadza billahi min zalik. Ayo muslimin sekalian, gunakan apa yang ada pada kita, yang dikurniakan oleh Allah, wang ringgit, kuasa, jawatan, pengaruh, buah fikiran, apa saja yang boleh kita sumbang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. If'al ya akhuna, lakukanlah wahai saudara-saudara Islamku, kerana sesungguh tidak ada lagi jalan untuk berpatah balik ke dunia. Idza balaghatil hulqum
apabila nyawa roh sudah sampai di kerongkongan kita, di tekak kita, di kerongkong kita untuk ditarik oleh malakul maut, dan sampailah nanti masa bertemu dengan dua makhluk Allah, kulitnya hitam, matanya biru, suaranya laksana halilintar, kata Rasulullah. Itulah munkar wa nakir, dan disitulah tiada lagi penyesalan, tiada lagi untuk kembali kepada dunia, untuk membela agama Allah, untuk mencintai para ulama, untuk bersama-sama dengan ulama menjaga agama Allah ini. Disinilah tempatnya, wahai saudara se-Islamku. Disinilah tempat untuk kita menjaga agama Allah daripada diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Allah, bahkan daripada golongan munafikin yang tidak peduli tentang amaran murka Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Surah Taha. Mafhumnya, dan barang siapa di antara kamu yang jatuh ke dalam kemurkaan aku, maka pastilah dia akan punah dan binasa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
ويا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اهدنا واهدي سلطاننا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون